Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 amin, abi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Al-Fadhil Tuhan yang saya hormati, para asatizah dan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Hari inilah hari sambutan ulang tahun kemerdekaan pada ke-66 dan kita bersyukur di atas kemerdekaan yang kita capai, dan izinkanlah saya untuk pada malam ini untuk mengenang kembali dalam tajuk erti kemerdekaan. Tajuk asal ialah erti kemerdekaan, tetapi saya tambah sedikit dengan perjuangan, erti dan perjuangan kemerdekaan. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Ankabut, A'udzu minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Surah Al-Azim, Al-Ankabut. Dan mereka yang berjihad pada jalan kami, benar-benar kami akan menunjukkan jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama orang yang melakukan kebaikan. Inilah kita lihat mereka yang berjihad dengan Allah. Allah berjanji akan memberikan pertolongan dan memandu kepada jalan-jalan yang benar. Dan Al-Tafsir juga mengatakan demikian. Wal mu'minun alladzi jahadu 'ala Allah wan nafsa wasyaitan wa sabru 'alal fitan wal adza fi sabilillah sahdihim Allah sabil khair. Allah akan menunjukkan jalan-jalan yang benar apabila kita berjihad terhadap musuh Allah, jiwa kita sendiri, syaitan, dan kita sabar di atas fitnah dalam perjuangan tersebut. Apa yang saya sebutkan pada hari ini ialah maksud erti kemerdekaan. Ada satu kisah yang berlaku ketika pembukaan Parsi, dan ketika itu panglima perang ialah Sa'ad bin Waqqas menghantar seorang pemuda yang masih muda lagi, usianya baru 30 tahun, namanya Rabi' bin Amir, berpesan kepada Rabi', pergilah kamu bertemu dengan panglima perang Parsi, jangan takut dan tunjukkan bahawa kita lah mulia, sebab kita Allah muliakan dengan Islam. Liannana qauman azanallahu bil Islam, kita lah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Mahma ibtaghaina al-izzah bi ghairihi azanallah, dan kita mencari kemuliaan daripada Islam, Allah akan hinakan kita. Maka pemuda ini keluar dengan kudanya dan begitu jauh sehingga sampai di Parsi, kudanya telah kelihatan kurus, dan dia turun. Apabila mendengar utusan Islam akan sampai ke Parsi, maka Rastam sebagai panglima perang Parsi menunggu untuk bertemu dengan pemuda tadi. Dan dengan berani pemuda ini kesorangan, yang disangka oleh Rastam ialah satu utusan yang ramai, tetapi yang datang adalah seorang pemuda yang berani. Lalu terjadilah dialog di antara panglima perang dengan pemuda yang masuk tadi. Kata Rastam, "Ijlis, duduk wahai pemuda." Kata Rabi', pemuda tadi, "Ma'ataitu dhaifan hatta ajlis." Innama atukum wafidan, saya bukan datang sebagai tetamu, tetapi saya datang sebagai utusan. Dan selepas itu Rastam memperlekehkan pemuda tadi. Kata Rastam, "Malakum ayyuhal arab, ma'alimna qauman azlamikum." Kami tidak tahu ada satu kaum yang paling hina lebih daripada kamu. Setahu kami, kamu adalah kaum yang paling hina. Wala aqall minkum sya'nan. Antum ala jahlan tadaridul ibil fi sahra. Yang kami tahu ialah kamu adalah penggalak unta. Faman ladzi atabikum, apa maksud kamu datang bertemu kami? Dan ini jawapan Rabi', di dalamnya ada maksud erti kemerdekaan. Naam ayyuhal malik, kama kunna qulta wa ziyadah. Benar sebagaimana Tuan sebut tadi. Bahkan kami lebih teruk daripada apa yang Tuan sebut tadi. Tetapi itu dulu. Kunna al-jahlah, kami adalah ahli jahiliyah satu masa dulu. Na'budul asnam, kami menyembah berhala. Yaqtulu qaribahu ala syaitan, dan seorang teman membunuh temannya karena seekor kambing. Walakin Allah ibtasna linakhrajal ibad min ibadil ibad ila ibadir rabbil ibad. Tetapi Allah telah mengutus Rasul kepada kami, dan Rasul ini telah membawa kami untuk keluar daripada menyembah sesama manusia
kepada menyembah Tuhan yang mencipta segala manusia. Linukhrijal ibad min ibadil ibadat ila ibadah rabbil ibad. Ini adalah maksud kemerdekaan. Kemerdekaan ialah keluar daripada sembah sesama manusia kepada menyembah Allah yang mencipta manusia. Min dhaiqid dunya ila satil akhirah. Daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Itulah maksud kemerdekaan. Dan setiap kemerdekaan ialah ini maksudnya. Dan khutbah kita yang lepas, 2 minggu lepas juga membicarakan tentang maksud kemerdekaan. Inilah satu maksud daripada apa yang diberikan oleh pemuda sebagai wakil Panglima Islam Said bin Waqqas. Kemudian kita lihat Parsi telah dikalahkan, dimerdekakan oleh Islam. Sinar Islam telah bertersebar ke Parsi, bahkan melampaui sempadan Parsi sampai ke sempadan Cina. Dan itulah Islam memerdekakan manusia. Dan sinar Islam telah bersinar ke seluruh dunia. Termasuk negara kita. Termasuk negara kita, asalnya kita juga demikian. Di dalam Tarikh Patani yang tertulis oleh Syekh Patani, dia mengatakan manusia Melayu ini ialah satu bangsa yang sangat istimewa. Lidahnya sangat fasih. Tidak ada satu bangsa yang lebih fasih lidah daripada orang Melayu. Kalau dia bercakap bahasa barat macam orang Amerika. Kalau dia bercakap bahasa Cina pun macam Cina. Kalau Tamil pun lebih sama fasih dengan orang Tamil. Kalau bercakap Arab, orang Arab kalah. Kalau orang Melayu cakap Arab, kalah. Orang Mesir tak boleh sebut rojin. Waja'alulillah, dia berkata waga'alulillah. Kita dengar dalam mukat musafakah yang lepas, wakil Mesir baca waga'alulillah. Subhanallah. Dia tak boleh sebut rojin. Orang Melayu boleh sebut semua bahasa. Sangat istimewa. Sangat lembut. Dan tidak ada satu bangsa dunia yang satu bangsa, satu agama kecuali Melayu. Tidak ada dalam dunia. Tidak ada satu bangsa dunia yang satu agama, satu bangsa. Tidak ada kecuali Melayu. Sangat istimewa. Dan kita juga mudah dipengaruhi. Apabila datang Islam, maka Islam telah mengubah kita. Raja mulut Islam, seluruh rakyat mulut Islam. Dan itulah bangsa Melayu. Sebelum Islam datang, digambarkan seperti ini. Syekh Daptani dalam Tarikh Patani menyatakan sesuatu seperti itu. Dan waktu itu perempuan dan lelaki tidak kahwin. Dan tidak haram untuk setidur duduk. Adapun perempuan secara hurriyah. Kalau dia nak duduk dengan siapa pun boleh belaka. Syahadat, maka adalah kahwin nikah tidak ada. Dan sebab itu pun bercampurlah Hindi dan Cina dan orang Melayu. Dan beranak cucu jadi orang campuran. Dan orang Melayu pun bercampurlah keturunan zuriat, tiada serupa dengan orang Arab. Ini sebelum Islam. Orang Arab sudah ada di Parsi, sudah ada di Petani. Orang Arab sudah lama datang sebelum Islam lagi. Satu sifat orang Arab ialah mereka tidak berkahwin secara rambang sebagai orang Melayu. Wanita Melayu disebut oleh Syekh Petani ketika sebelum Islam, mereka tidur dengan 10 lelaki. Dan sekiranya lahir anak, dia boleh pilih salah satu daripada lelaki tadi untuk jadi ayah. Dan itulah jahiliahnya kita. Dan Islam telah memberi sinar yang indah kepada masyarakat Melayu. Dan kita dibebaskan daripada berhala, kita dibebaskan daripada jahiliah, dan Islam telah sampai. Dan sejarah Islam sampai ke tanah air kita tidak dapat kita tentukan dengan tepat. Dari segi kajian ekologi, penemuan wang siling yang pertama yang menyatakan ada kerajaan di negara kita ialah di Kelantan. Ini wang siling ditemui di Kota Labu, tidak jauh daripada rumah saya. Ditemui oleh British. Tertulis di situ Al-Julus Kelantan, maksudnya kerajaan Kelantan, yang telah wujud pada tahun 577 Hijriah. Bersamaan dengan 1181 Masih. Ketika itu Melaka belum ada manusia. Selangor juga tidak ada orang lagi ketika itu. Kelantan sudah ada kerajaan. Ini dinyatakan oleh penemuan ini, dan kalaulah ada kerajaan, maksudnya Islam sampai jauh lebih awal. Islam sampai jauh lebih awal sebelum terbentuknya sebuah kerajaan. Dan pada tahun 1181, kerajaan Al-Julus Kelantan telah wujud dan Islam telah bersinar di kawasan tersebut. Yang kedua, kita lihat kerajaan Islam yang berdasarkan kepada penemuan ekologi yang awal juga ialah di Aceh. Ketika zaman Sultan Azali Shah Johan Berdaulat yang juga didasarkan pada wang emas. Kalau berdasarkan kepada wang emas ekologi, Kelantan lebih awal daripada Aceh. Walaupun
sejarah establish mengatakan Aceh yang terawal negara di alam Melayu, tetapi berdasarkan pada bukti arkeologi yang jelas, Kelantan lebih awal, bahkan petani lebih awal. Cuma kita tidak temui bukti yang menunjukkan bahawa wang seperti wang emas ini yang menunjukkan bahawa petani lebih awal. Dan inilah di antara sinar Islam yang datang ke negara kita. Di Kuala Berang, Terengganu, di Batu Bersurat menjelaskan bahawa pada tahun 1303 telah terlaksana hukum syariah di Terengganu. Kuala Berang menjadi pusat pemerintahan ketika itu. Kalau sebut Kuala itu maksudnya tepi pantai. Tetapi Kuala Berang sekarang dalam pendalaman. Maksudnya geografi telah berubah. Dan batu ini ditemui di Kuala Berang menunjukkan bahawa hukum Islam berkaitan dengan curi, dengan perzinahan, hudud, qisas, tanzir telah dilaksanakan di Terengganu seawal tahun 1303. Maksudnya Islam sampai Terengganu jauh lebih awal. Inilah di antara bukti-bukti yang dikaji oleh mereka yang mengkaji tentang Islam. Islam telah menukar wajah orang Melayu daripada zaman kegelapan kepada zaman kemerdekaan, keimanan, dan menyembah hanya Allah semata-mata. Di Borneo, kita lihat sebagai contoh, pada tahun 1368 Brunei telah melaksanakan hukum Islam. Maksudnya Brunei dibuka lebih awal daripada Melaka. Itu sebab dalam pembentukan Malaysia, Brunei mengatakan kami lebih awal wujud daripada Melaka sendiri, apatah lagi Malaysia. Dan sepatutnya lah kamilah yang memulakan ataupun diberikan tempat yang istimewa dalam pembentukan. Oleh sebab itu Brunei mengundur diri dalam pembentukan Malaysia, sebab dia mengatakan dari segi sejarah kami lebih awal. Dan kita lihat Sultan Syarif Ali, keturunan Rasulullah, antaranya lah sebagai keturunan ataupun pemerintah Brunei yang awal. Bahkan dikatakan Sultan Brunei masih mengekalkan keturunan Rasulullah, keluarga Ahlul Bait sebagai pemerintah mereka. Begitu juga kalau kita lihat di Mindanao. Mindanao juga keturunan Rasulullah bernama Syarif Hussein juga telah melaksanakan hukum Islam sejak 1450. Di Melaka, hukum Islam yang kita dapat lihat dari segi ekonomi Melaka hanya diungkap pada tahun 1500. Melaka dibuka sekitar 1400, tetapi pembentukan hukum Islam hanya berlaku 1 tahun selepas itu, ataupun 150 tahun. Menunjukkan bahawa kalau Sulu melaksanakan Islam pada tahun 1450, Sulu lebih awal dari Melaka dari segi pembukaan dan juga kerajaan Islam, dan diperintah oleh Ahlul Bait. Itulah yang dapat kita catatkan sejarah Islam di negara kita ataupun di rantau ini. Kalau kita lihat juga di Kalimantan ataupun di kawasan Makassar, Pontianak, Goa, dan kita dapati bahawa walaupun tarikhnya lebih lewat, tetapi ini tidak menggambarkan bahawa kedatangan Islam itu lebih lewat, sangat lewat. Tetapi kerajaan yang terbentuk menggambarkan satu pemerintahan Islam telah wujud dan lebih menarik ketika Syekh Yusuf Tajuh Khalwati, seorang tokoh ulama besar kita di Makassar, telah berjuang menentang Belanda apabila Belanda datang untuk memadamkan sinar Islam di rantau kita. Inilah antara detik-detik bagaimanakah perjuangan yang datang kemudian apabila penjajah datang untuk menghancurkan kita. Dan jangan lupa seorang sultan yang sangat terkenal, Sultan Hasanuddin, Sultan Makassar, yang kita lihat juga bukti ada wang emas yang seperti itu, dan dialah yang di antara pejuang hebat. Dan nama ataupun gambar Sultan Hasanuddin ini ada pada wang rupiah. Kita lihat ada wang rupiah itu ada gambar pejuang-pejuang kemerdekaan serantau. Ketika itu kita tidak pisahkan negara kita dengan sepadan. Kita adalah satu ummah, satu akidah, tidak dipisahkan. Daripada Mindanao, daripada Filipina sampailah ke Aceh, kita satu negara saja. Seorang khalifah, dan khalifah itulah Khalifah Osmaniyah. Pemerintah yang ada di kawasan Asia Tenggara ini ataupun alam Melayu hanyalah gubernur kepada Sultan Osmaniyah. Sultan Mansur Shah yang memerintah Melaka satu masa dulu dikenali dalam sejarah Turki sebagai Mansur Pasha. Sultan Iskandar Muda Aceh juga dikenali sebagai Iskandar Pasha, iaitu gubernur kepada Osmaniyah. Sultan Mansur tidak mentah secara mutlak, dia menerima arahan daripada Osmaniyah.
Dan bendera Melaka ketika itu ialah bola bintang. Maksudnya bendera Osmaniyah. Bendera Osmaniyah ialah bendera Turki sekarang. Bola bintang, warna merah, putih, ialah simbol Osmaniyah yang diambil oleh Turki moden. Dan itulah bendera kita. Ketika kita berperang menentang Portugis, itulah bendera kita. Dan sampai sekarang, bola bintang masih ada di atas masjid kita. Menunjukkan bahawa kita masih ada hubungan sejarah dengan kerajaan Osmaniyah sampai hari ini. Dan bola bintang bukan simbol Islam. Bola bintang bukan simbol Islam tetapi simbol Osmaniyah. Sehingga kita sudah sebati bahawa Osmaniyah itu Islam. Bola bintang menjadi simbol kepada seluruh negeri di Indonesia sampai sekarang. Selangor juga ada bola bintang, Perak ada bola bintang, Johor ada bola bintang, Kelantan ada bola bintang, semua bola bintang. Menunjukkan kita masih ada sejarah dengan Osmaniyah sampai hari ini. Walaupun Osmaniyah telah berakhir. Dan ketika itu kita melaksanakan Islam. Sebagaimana disebutkan, nukhraja min ibadil ibad ila ibadati rabbil ibad. Keluar daripada sistem manusia kepada sistem Allah SWT. Dan contoh pertama ialah Konum Melaka yang dilaksanakan di Melaka pada awal Qurun 16. Pada abad yang ke-15 dan 16 dilaksanakan hukum Islam yang tercatat dalam Konum Melaka. Di antaranya hukum qisas. Hukum qisas pasal 5 dinyatakan jelas. Hukum bunuh bagi yang berzina. Mereka berzina yang muhsan adalah rejam di Melaka. Potong tangan bagi mereka mencuri, itu pasal ke-7 dinyatakan jelas sampai hari ini kita baca. Riba haram di Patah Melaka. Tidak ada riba sama sekali sebab Allah istakan perang tak ada riba. Begitu juga murtad, hukum adalah mati. Itu dilaksanakan di Melaka dan Melaka telah muncul sebagai negeri yang paling aman dilaporkan oleh Portugis. Portugis mengatakan bahawa bumi yang paling aman ialah Melaka ketika dia sampai ke Melaka. Di situ tidak ada rompakan sebab Melaka ada hukum laut Melaka. Undang-undang harabah akan dilaksanakan bagi mereka yang merompak di lautan. Pinjaman riba tidak ada sebab Islam mengharamkan riba. Perjudian apatah lagi. Dan Melaka telah muncul sebagai pantai yang sangat aman. Itu dilaporkan oleh semua pelayar. Kita telah keluar daripada zaman gelap kepada zaman gemilang dan Melaka sebagai satu contoh. Dan di antara kita boleh lihat sekarang manuskrip yang menulis dengan jelas lengkap Konum Melaka tersimpan di Pustaka Negara kita. Mula-mula sekali yang menceritakan tentang pemerintahan antara pembesar, masyarakat, jenayah, muamalat, hukum kaitan dengan menakahat, muamalah, jihad. Itu dilaksanakan dengan jelas dinaskan dalam undang-undang Konum Melaka. Sebagai contoh, kita lihat. Hukum qisas, bunuh, dibalas bunuh. Mencuri, dipotong tangan sekiranya cukup syarat. Murtad, hukumnya adalah mati. Riba, diharamkan. Minum arak, diharamkan. Mencuri, jika disabitkan, dipotong tangan pencuri. Dan riba diharamkan adalah semua urusan harian di Melaka. Melaka muncul sebagai simbol contoh kota Islam selain pada kota Madinah, Mekah dan Melaka sebagai contoh yang dapat kita saksikan dalam kurun ke-15. Ta'zir, selain pada ta'zir. Ta'zir ialah hukuman yang tidak dapat capai kepada tahap hudud. Tetapi dia melakukan kesalahan. Kesalahan itu tidak cukup untuk untuk mandatory. Lalu ada satu istilah ta'zir. Ta'zir ini bergantung kepada qadhi. Qadhi boleh meletakkan hukum ta'zir bergantung pada kesesuaian uruf masing-masing. Umpamanya sekiranya seorang itu tidak puasa, digantung periuk di lehernya dan diarak dalam kota Melaka. Itu bagi mereka tidak puasa. Itu ta'zir. Bila mereka yang mengkaji, mereka yang tidak asas dalam syariah, mengkaji tentang hukum Melaka, mereka mengatakan ini ialah hukum masyarakat yang lalu. Bukan itu ta'zir. Ta'zir maksudnya itu diberikan kelonggaran pada pemerintah untuk menentukan supaya sesuai. Apabila tidak sampai pada mandatory, maka hakim, qadhi boleh meletakkan. Nak lepas dia memang salah, tapi nak sampai mandatory tidak cukup, maka diberikan ta'zir. Inilah yang dikaji oleh mereka yang tidak mengkaji syariah. Mereka mengatakan Konum Melaka dipengaruhi oleh berbagai-bagai pengaruh luar. Sebenarnya ta'zir dan lengkaplah qisas, hudud dan ta'zir dilaksanakan di Melaka. Dalam konteks menakahat, wali, nikah, saksi, talak, edah
dijelaskan dengan jelas dalam Quran mereka. Perzinaan dihukum bagi mereka yang muhsan, yang belum muhsan, dihukum dengan sebatan 100 kali. P.Ramlee dalam Semerah Padi membuat filem menggambarkan satu masa dulu di alam Melayu ini dilaksanakan hukum yang berkaitan dengan zina bagi pemuda-pemudi yang belum berkahwin, dan P.Ramlee merujuk kepada konon mereka. Sebab sebelum kedatangan British, sebelum kedatangan penjajah, kita melaksanakan Islam sepenuhnya. Inilah yang dikatakan oleh British bahawa kamu tidak ada sebarang undang-undang. Oleh sebab itu, untuk merdeka, kamu harus menggunakan undang kami yang kita sebut sebagai common law. Tetapi jelas bercanggah dengan apa yang dakwah mereka. Sebab kita melaksanakan hukum lengkap, sama ada qisas, hudud dan juga tanzim. Bukan saja di Melaka, selain pada itu, gandengan pada konon Melaka ada undang-undang laut Melaka. Selain itu, di bawah ke Pahang ada undang-undang Pahang. Undang-undang Pahang yang dilaksanakan ketika Sultan Abdul Ghafur. Sultan Abdul Ghafur melaksanakan hukum konon Melaka yang ditulis kembali dalam bentuk konon Pahang. Benar sama. Dan di Kedah dilaksanakan hukum Islam. Tiga-tiga tadi dilaksanakan di Kedah ketika Sultan Muhammad Jiwa. Ketika itu, ayahanda kepada Syekh Abdul Samad Palamani menjadi hakim, menjadi qadhi di Kedah. Di Perak juga hukum hudud dilaksanakan satu masa dulu. Dan inilah di antara catatan kita bahawa Islam datang membawa sinar keadilan Islam terpapar dalam sejarah tanah air kita. Begitu juga Pahang, kita lihat. Ini ialah hukum undang-undang Pahang yang sebahagiannya adalah sebahagian daripada undang-undang Melaka. Daripada manakah undang ini diungkapkan? Ramai yang berpendapat bahawa dia adalah daripada undang-undang Osmaniyah. Osmaniyah di dalam mazhab Hanafi. Tetapi kita dalam mazhab Syafi'i, kita sesuaikan dengan mazhab kita. Tetapi dari segi daripada induknya ialah kita merujuk kepada undang-undang Islam di Istanbul ataupun di Turki. Itulah sejarah antara kita dengan Turki. Kemudian dalam masa yang berlalu, seluruh alam Melayu telah muncul kerajaan Islam. Maka perlahan-lahan pengaruh Hindu, pengaruh Buddha telah lenyap secara perlahan. Kerajaan Demak di Jawa, Kerajaan Banten, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Panjang, Kerajaan Mataram, Ternate, Tidore, Bone, semua kerajaan Islam yang pernah bertapak di alam Melayu. Kerajaan Maluku itu asalnya Al-Mulk. Macam surah Al-Mulk. Asalnya negara Al-Mulk, kita sebut Maluku. Dan nama-nama yang terdapat di alam Melayu ini, kita boleh trace kembali kepada Islam. Termasuklah kota Manila, itu asalnya ia Amadillah. Kota Islam yang sangat-sangat penting di sebelah timur sebelah mereka ialah ia Amadillah. Tetapi apabila Spanyol datang, mereka telah membunuh umat Islam di Spanyol, murtadkan umat Islam, dan mereka tukar menjadi Manila sampai hari ini. Filipina ialah kota yang murtad 100%. Itulah. Dan mari kita kenang satu masa apabila Islam yang bertapak diganggu oleh penjajah yang datang ke alam Melayu. A'udzu minasyaitonir rajim. Walan tada'an kalihudul walan nasara hatta tatabana tahum. Tidak mungkin reda pada kamu Yahudi dan Nasara, tidak akan reda kecualilah sehinggalah kamu mengerti agama mereka, cara hidup mereka. Inilah yang berlaku dalam keamanan negara kita. Apabila kita kalah di Granada, kerajaan Andalusia, maka mereka datang ke sebelah timur, diperintah oleh Vatikan untuk menghapuskan Islam di sebelah timur. Mereka datang bukan untuk mencari rempah. Mereka tak makan rempah sama sekali. Sampai sekarang pun mereka tak makan rempah. Tetapi tugas mereka ialah ada beberapa tugas. Pertama, datang ke sebelah timur dan gali kubur Rasulullah. Bawa jasad Rasulullah kembali ke Vatikan dan bicarakan di Vatikan. Itu tugas yang pertama. Walaupun mereka tidak berjaya, tapi tugas utama mereka untuk sampai ke timur ialah untuk menggali jasad Rasulullah. Dan ini benar-benar berlaku ketika zaman kerajaan pemerintahan Kerajaan Zaki, Nuruddin Zaki di Syam, yang ketika itu Vatikan mengutus 2 orang untuk menggali kubur Rasulullah yang sudah hampir dengan makam Rasulullah. Dan Allah berikan mimpi kepada Raja Zaki
sehingga Yazanki datang ke Madinah untuk melihat apakah yang berlaku, dan benar-benar 2 orang wakil Vatikan datang untuk menggali jasad Rasulullah dan dipancung. Sejak itulah makam Rasulullah dikelilingi dengan logam, tembaga, timah untuk menjaga jasad Rasulullah. Sebab usaha pertama dilakukan oleh Vatikan melalui usaha Portugis dan juga Spanyol untuk menggali jasad Rasulullah. Itu tugas pertama. Yang kedua ialah bunuh seluruh orang Malaysia, orang Islam di sebelah timur. Tugasnya ialah menghancurkan Islam. Ini dilakukan oleh seorang ulama kita, Syekh Zainuddin Al-Marbari, yang tinggal di India. Dia adalah murid kepada Syekh Ibn Hajar Asqalani. Dan dia menulis bagaimanakah Portugis apabila sampai ke India. Dia menahan kapal, meruntuhkan masjid, membakar umat Islam di atas kapal yang sedang menuju ke Mekah untuk melaksanakan haji. Dan dalam rekod yang pertama, mereka membunuh 700 umat Islam yang sedang berlayar ke Mekah. Portugis apabila mereka sampai ke Laut India, mereka menahan setiap kapal Muslim menuju ke Mekah. Mereka masuk ke dalam pukat, diselam ke dalam laut, dan syahidlah mereka. Kapal dibakar dan harta dirampas. Itu dicatatkan oleh ulama kita Syekh Zainuddin Al-Marbari. Dalam perjalanan mereka ke Melaka, ke sebelah timur, mereka telah meruntuh 300 buah masjid di sepanjang pantai Mozambik. Kemudian mereka membakar rumah dan sebagainya, dan dikatakan kebesarnya kapal pelayaran Muslim yang mereka tebuk ambil masa 4 hari untuk tenggelam, menunjukkan kapal kayu yang dibina oleh Muslim untuk pergi ke Mekah ialah kapal yang sangat besar, yang memuat 700 manusia. Itulah kapal yang lebih biasa, sangat luar biasa. Dicatatkan oleh Portugis, mereka menghancurkan umat Islam. Tuan-tuan, kita boleh baca buku kitab yang tulis oleh Syekh Zainuddin Al-Marbari. Ini tajuknya adalah Tuhfah Al-Muhajirin. Dia menceritakan tentang bagaimanakah dahsyatnya apabila Portugis sampai ke Batam Melaka dan membunuh umat Islam yang ramai. Dia adalah pengarang Fathul Mu'in yang kita baca di masjid barangkali, di sini juga. Dan barangkali kitab ini jarang dibaca, Tuhfah Al-Mujahidin. Saya baca berkali-kali kitab ini. Dan ketika saya baca itu masih dalam bentuk manuskrip lagi. Sekarang telah dicetak dan kita dapat mengetahui bagaimanakah dahsyatnya Portugis melakukan pada umat Islam. Ini antara catatan yang dilakukan oleh Syekh Zainuddin. Yang sebelah kanan adalah terjemahan bahasa Inggeris, yang asalnya sebelah kiri. Dan di antara katanya, wa ma qam bihi biha minal qatl wal fasad wal isahil Islam wal muslimin. Bila mereka sampai ke India saja, mereka melakukan segala keburukan pada Islam. Mereka membunuh, mereka lakukan kepasadan, dan mereka melakukan keburukan pada Islam dan juga umat Islam. Dan di antara apa yang mereka lakukan seperti berikut. Disebut oleh Syekh Zainuddin ini seperti berikut antaranya. Wa kal muslimun hum aqra'u alaihim walidzalika wajjahu anwan min al-amal wahsyiyah min botawalin ialah botawal walladhi dabu mamlakat al-muslimin wa masajidihim wa asrumihum min la yasqa kasrah wa qatalu minhum katsirin wa radu jumlatan minhum illa nasraniyah. Mereka telah melakukan merosakkan masjid, membunuh umat Islam, dan menukar Islam kepada Kristian. Wa asru muslimat al-ma'surat, mereka menahan wanita, memperkosa wanita Muslim, hatta khajalahum minhun aulad nasara, sehingga wanita Muslim melahirkan anak Kristian. Ini berlaku di Malabar. Yuqatil muslimin, dan mereka membunuh Islam. Ini ialah tujuan mereka datang ke timur. Tak ada kena dengan rempah. Mereka tak makan rempah sampai hari ini. Tapi sayang, di sekolah kita British mengatakan kami datang untuk mencari rempah, untuk menutup tujuan mereka asal untuk menghancurkan Islam. Inilah yang dicatatkan oleh ulama kita. Dan Syekh Zainuddin membuat fatwa seperti berikut. Jihad diwajibkan kepada seluruh umat Islam dalam 2 hal. Dan di antara petikannya saya ambil di sini ialah annal kufar halatain. Idama ayakunu mustaqirin fi biladihim. Fal jihad hinadin fardu kifayah idza maqamihi man fihim kifayatis saqatal haraj anil baqin. Sekiranya musuh itu berada di sebelah negara kita, maka umat Islam
hukum untuk memerangi jihad terhadap orang kafir tadi fardu kifayah. Jika sebahagian daripada masyarakat telah melaksanakan tugas tersebut, maka dosa terhapus untuk yang lain. Tetapi dalam kes yang kedua, wa ila wa wasaniyatuhuma an yadkhulu bilad muslimin kama fi qadati hazihi. Kalaulah orang kafir itu musuh Islam telah masuk dalam negara kita, fal jihad fardu ain. Jihad telah bertukar menjadi fardu ain seperti solat. Ala kulli muslim mukallaf qawiyun biha. Yang mampu, pemuda yang mukallaf dan kuat, tidak ada sakit dan sebagainya, wajib fardu ain untuk sama-sama berjihad. Itu dikeluarkan fatwa oleh Syekh Zainuddin Al-Mari dan diakui oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan inilah kita lihat mereka bangkit, ulama bangkit untuk menentang penjajahan. Tetapi sayang mereka telah menuju ke Melaka. Dan Melaka jatuh. Melaka ialah penempatan Islam yang terkuat sebelah timur, telah jatuh. Jatuh Melaka bukan kekuatan Portugis lebih kuat dalam Melaka, tetapi sayang orang Melaka sebahagiannya menjadi pengkhianat dalam perjuangan ini. Mereka lah yang membuka pintu kota Melaka. Dan jatuhnya Melaka, maka Vatikan mengisytiharkan bahawa Islam telah habis di timur. Oleh sebab itu gereja merayakan perayaan besar-besaran. Dimulakan dengan Vatikan merayakan kejatuhan Islam di Melaka. Kemudian gereja Saint Maria di Spanyol juga merayakan. Kemudian gereja Saint Augustus di Rom merayakan kejatuhan Melaka. Dan bagi mereka, apabila Melaka jatuh, Islam telah hancur. Islam tidak hancur. Bahkan penentangan para ulama kita semakin hebat. Kemudian lebih dahsyat, Raja Spanyol namanya Raja Philip II. Pada tahun 1548 mengeluarkan satu titah kepada pelayar Spanyol supaya hapus umat Islam di sebelah timur, dan siapa dapat membawa kepala umat Islam ke Spanyol dibayar dengan emas. Hasilnya 60,000 kepala umat Islam telah dibawa ke Spanyol, dan mereka mengatakan Islam telah habis di timur. Islam tidak habis. Kebanyakan kepala ini diambil daripada Filipina. Asal nama Filipina ialah Pulau Maharaj, yang apabila hampir seluruhnya dikristiankan dan dibunuh 60,000 umat Islam di Filipina, dibawa kepalanya dengan kapal yang besar dan dikumpulkan di Spanyol. Sebahagiannya dibuat gereja daripada kepala umat Islam. Disusunnya dinding yang sampai ke atas, sebuah mahkota, sebuah gereja yang besar di Lisbon, menggambarkan betapa musuh mereka kepada Islam. Setiap kepala dibayar dengan emas dan dicatatkan 60,000 kepala dibawa ke Spanyol, kebanyakannya daripada Filipina. Tuan-tuan, Filipina nama asalnya Pulau Maharaj. Di sinilah tempat pusat Islam di sebelah timur daripada mereka. Tetapi apabila Spanyol sampai di sini, mereka telah membunuh umat Islam di sini, menukar, murtadkan umat Islam, dan mereka telah tukar Yamnillah menjadi Manila. Ini sejarah pahit yang barangkali tidak tercatat dalam sejarah negara kita. Manila ialah kota murtad 100%. Maharaja menjadi Filipina sampai hari ini, dan telah menjadi bumi Kristian sampai hari ini. Perjuangan kita diteruskan di Mindanao. Mindanao ialah sisa-sisa perjuangan kita yang masih utuh, dan kita tidak pernah iktiraf Luzon itu Filipina adalah bumi mereka. Dan pejuang-pejuang kita di Filipina tidak pernah menganggap Luzon itulah sebagai, Filipina itulah sebagai bumi Kristian, tetapi mereka sentiasa berjuang sampai hari ini. Sebagaimana pejuang-pejuang petani tidak pernah mengiktiraf petani itu sebagai Selatan Siam atau Thailand, mereka masih memanggil petani. Sebagaimana pejuang-pejuang Palestin tidak memanggil negara mereka sebagai Israel, mereka masih kekal panggil Palestin. Dan mereka masih menamakan Ya Amanillah Manila sekarang. Umat Islam masih memanggil Ya Amanillah, mereka tidak panggil Manila. Kalau kita panggil Manila, menyucuk hati mereka. Jangan sebut Manila kepada pejuang Islam. Mereka sangat sedih bila kita sebut nama Kristian. Nama asal Ya Amanillah. Ya Amanillah namanya. Tuan-tuan sebati, kita malam apabila Sultan kita telah dimurtadkan. Sultan kita bernama Sultan Alimuddin telah dimurtadkan, dan mereka sangat bahagia.
Spanyol membuat contoh bahawa orang Melayu yang pertama yang dibotakkan. Barangkali telah ramai dibotakkan, tetapi yang maksud mereka adalah raja. Mereka sangat gembira dengan Sultan Alamuddin ini dan mereka tukar nama Alamuddin menjadi Don Fernando Primero Rey Cristiano de Jolo. Itu gelaran kepada Raja Islam kita yang dibotakkan. Dan mereka juga berbohong. Mereka mengatakan kami berjaya memutakkan bendahara Melaka. Kita semak kembali dalam senarai bendahara Melaka. Tidak ada seorang pun yang murtad. Tetapi mereka mengatakan kami Kristiankan bendahara Melaka dan kami Kristiankan Raja Islam yang besar di sebelah timur. Namanya Raja de Fernando de Primero. Nama asalnya lah Raja Alamuddin. Barangkali ini tidak dinyatakan dalam sejarah kita. Dan sebenarnya inilah penghambaan ataupun penjajahan yang menafikan kemerdekaan kita dalam ratusan tahun sebelum ini. Kita lihat Raja Islam yang sangat terkenal, labu-labu. Tapi sayang mereka perhina labu-labu, mereka buat patung di Filipina sebagai pakaian yang separuh pakaian tanpa baju. Inilah Raja Islam yang sangat kental. Yang namanya Raja Labu-Labu. Dia mengajak seluruh umat Islam berjihad menentang Spanyol dan dialah yang membunuh Magellan. Dialah yang membunuh Magellan di Filipina dan sekarang dikatakan Magellan mengelilingi dunia. Bohong, Magellan telah mati di Filipina. Dan masih diajar di sekolah bahawa Magellan adalah orang pertama yang mengelilingi dunia, sedangkan dia dibunuh oleh Maharaja Labu-Labu. Dan Raja Labu ini sangat dimarahi oleh orang Spanyol sehingga digambar patungnya seperti itu. Inilah tuan-tuan yang saya hormati. Mindanao masih menjadi tempat perjuangan umat Islam sampai hari ini. Mindanao tidak dapat ditawan oleh Spanyol, tidak dapat dikalahkan oleh Filipina sekarang. Mindanao kekal sebagai wilayah Islam yang masih meneruskan perjuangan sebagaimana pejuang-pejuang petani sudah berjuang di petani. Mereka tidak pernah mentirah, itu namanya Selatan Thailand. Kalau kita pergi ke Selatan Thailand, kita kata pergi ke Selatan Thailand, menyucuk perasaan mereka sebab mereka tidak pernah iktiraf itulah Thailand, itulah petani merdeka. Sama seperti Mindanao, mereka tidak pernah mengatakan mereka Filipina. Kami adalah negara Islam yang merdeka. Itulah sebagai contoh, tuan-tuan. Dan apabila Belanda sampai ke negara kita, cukup menyesak dada kita. Bagaimanakah mereka telah jadikan orang Islam, dan kita ingat perjuangan Raja Haji fisabilillah yang dia dikenali oleh tenteranya sendiri. Di Teluk Ketapang dia telah berjuang, dia telah mengumpulkan seluruh bangsa di alam Melayu, dan dia adalah komandan besar peperangan kita. Tapi sayang, dia syahid pada 17 Jun 1784. Dan kenapakah dia telah tewas? Dia tulis surat terakhir. Dia kata pada malam ini tanggal 19 Rejab 1998 Hijriah di Tanjung Palas, Teluk Ketapang, inilah warkah yang tertulis. Warkah ini kutulis di atas sejadah, menghadap kiblat dalam keadaan wuduk setelah selesai solat dan panjat doa untuk sekalian umat Melayu. Quran di sebelah kananku, kitab dalil Al-Farad di sebelah kiriku, badik pesaka di pinggangku. Apa dia sebut? Dia sebut seperti itu. Sungguh demikian, aku amat menyadari bahawa terdapat di kalangan armada perang Melayu yang aku satukan ini dan aku pimpin ini, terdapat golongan Melayu yang menjadi musuh dalam selimut, berwajah Melayu, berhati Belanda. Usahlah ditanya bagaimana aku mengetahui, kerana tahu di angin turun naik. Apabila Allah mengendaki satu terjadi, maka tiada siapa pun yang dapat mengelaknya. Apakah yang berlaku sebenarnya? Dia nyatakan dalam perenggan seterusnya. Saya tak bawa perenggan seterusnya. Ketika kami bersujud sebelum menentang Belanda dalam salat terakhir kami, Raja Haji menerima tentera daripada hujung ke hujung bersolat dalam satu saf yang cukup cantik. Ketika solat, kawan bangun tikam kawan sebelah. Semuanya ialah tentera Islam yang dipimpin oleh Raja Haji. Sebab si petualang mendapat wang daripada Belanda dan dia tikam kawan sebelahnya. Itu sebab Raja Haji kalah. Bukan kalah disebabkan oleh kekuatan, tetapi karena pengkhianatan dalam barisan yang dipimpin oleh Raja Haji sendiri. Dalam surat yang tidak sanggup kita sebut, aku ingin berpesan kepada seluruh bangsa Melayu, bangsa kamu adalah bangsa pengkhianat. Dia sebut, bukan saya tuan. Dia sebut, Raja Haji.
Kamulah bangsa pengkhianat. Di dalam suasana yang sangat genting, mereka bersama dengan Belanda, berwajah Melayu, berhati Belanda, berwajah Melayu, berhati Portugis, berwajah Melayu, berhati British, berwajah Melayu, berhati penjajah. Itulah yang disebut oleh Raja Haji, pengkhianatan berlaku dalam barisan kita. Kita lihat bagaimanakah perjuangan Syekh Yusuf Al-Khawati di Makassar yang berjuang menentang Belanda dengan segala arak maraknya. Dan apabila mereka telah berjuang di Makassar, mereka berpindah ke Jawa dan menentang menentang Belanda di Jawa dan ditangkap oleh Belanda dan dihantar ke Ceylon, kemudian dihantar ke Afrika Selatan. Membentuk satu masyarakat yang besar di Afrika Selatan ialah sebahagian daripada pengikut Syekh Yusuf Al-Khawati. Begitu juga di Petani, kita ingat perjuangan dilakukan oleh umat Islam yang dipimpin oleh Syekh Wan Mustafa sebagai panglima perang kita, yang telah pertahankan Petani, tapi sayang kita dibeluti oleh umat Islam sendiri. Dalam perjuangan ini, Syekh Abdul Samad Balamani telah gugur syahid. Dan cukup malam tuan-tuan, Syekh Daud sebagai murid kepada Syekh Abdul Samad bersama dalam perjuangan ini, dan mereka telah dibeluti oleh Raja Jering sendiri. Satu daripada wilayah Petani namanya Jering, rajanya bersama dengan Siam untuk mengalahkan saudara mereka sendiri. Tadi Raja Haji dibeluti oleh tenteranya sendiri. Sekarang kita lihat, dia dibeluti oleh Raja Melayu sendiri. Dan itulah sejarah untuk kita kenangi, sebab sejarah boleh mengulang sekali lagi. Syekh Daud kembali ke Mekah untuk mengumpulkan kekuatan untuk menentang Siam di Petani. Tapi sayang, kekuatan kita tidak setanding dengan kekuatan Siam yang ditolong oleh British kemudiannya. Dan inilah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, rakan kepada Syekh Daud Petani, yang turut sama-sama berjuang di Petani. Dan seluruh umat Islam bergabung tenaga untuk menentang Siam. Tapi sayang, kita kalah di Petani dan akhirnya kita kehilangan Petani. Syekh Daud membuat hukum, menulis kitabnya Bughatul Talab yang kita baca sampai sekarang tentang hukum jihad. Dan tuan-tuan mengatakan dia mengulang sekali lagi apa yang disebut oleh Syekh Zainuddin Abdul Mabari tadi. Hukum jihad adalah sama ada fardu kifayah ataupun fardu ain. Dalam konteks apabila musuh sudah berada di Petani, maka setiap umat Islam wajib fardu ain untuk menentang penjajah. Tetapi sayang, sebahagian daripada umat Melayu bersama dengan penjajah. Inilah yang berlaku dalam sejarah kita dalam untuk merdekakan negara kita. Dalam huruf Masail yang tulis oleh Syekh Daud Petani juga, yang menyatakan perkara yang sama. Huruf Masail ialah kitab sangat istimewa, tuan-tuan. Kitab ini ditulis khusus oleh Syekh Daud Petani untuk orang Melayu. Di dalam huruf Masail ini mengandungi hukum-hukum yang berkaitan dengan orang Melayu. Sebagai contoh, makanan-makanan yang terdapat di Melayu, di alam Melayu, termasuklah kancil, termasuklah landak, tidak ada di negara Arab. Dan itulah tujuan dilakukan, ditulis kitab ini untuk memperincikan apakah makanan yang halal di alam Melayu ini, apakah yang haram. Kitab ini sebagai satu kajian yang sangat-sangat mendalam. Dan sayang kalau kita tak pelajari pada masa moden ini, sebab kitab ini ditulis selain daripada jihad dan roboh fix yang 4 itu, dia khususkan untuk etno fix Melayu. Tuan-tuan yang semati, mari kita kenang kembali mereka yang telah pergi, pahlawan-pahlawan kita telah pergi. Kita sebut nama Raja Haji Fisabilillah. Kita juga sebut Syekh Yusuf Al-Makassari. Kita sebut juga Sultan Hasanuddin. Kita juga menyebut nama pahlawan yang hebat di Medan, Raja Singa Maharaja, Raja Batak yang telah berjuang, yang telah memeluk Islam dan berjuang di atas nama jihad. Raja ini raja yang sangat kental, sangat ditakuti oleh Belanda, dan dia telah isytiharkan jihad di Medan. Jangan lupa juga Tuanku Rawa, jangan lupa juga Pangeran Diponegoro di Jawa, Cakrawala di Jawa. Mereka apabila kita telah mencapai kemerdekaan, kadang-kadang nama mereka dilupakan. Jangan lupa Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdul Samad Balamani, dan rakyat mereka, termasuklah Tokoh Palu, Syekh Ahmad Fatani. Dan mereka ingin kembalikan Islam dilaksanakan ketika kita dijajah.
dan peperangan kita dengan penjajah. Antaranya yang dilakukan oleh Imam Bonjol. Imam Bonjol terdapat dalam wang rupiah. Dia adalah ulama yang keluar daripada Mekah, kemudian kembali ke Minangkabau. Di Minangkabau mereka mengamalkan adat perpatih. Golongan ini bercanggah dengan Islam, lalu diajak oleh ulama yang balik daripada Mekah ini supaya kita sama-sama mengikuti Islam yang murni, tetapi ditentang oleh kaum adat. Tercetus peperangan di antara kaum ulama yang balik dari Mekah dengan kaum adat yang mengamalkan adat perpatih di Minangkabau. Peperangan sangat-sangat sengit dan sayang. Golongan adat meminta pertolongan Belanda untuk menghancurkan perjuangan Islam tadi. Dan itulah perjuangan yang kita kenang kembali. Kita kenang kembali Haji Miskin, Tuanku Neranceh, Tuanku Berapi, Tuanku Padang Lawas dan lain-lain. Mereka adalah pejuang-pejuang yang kita tidak pernah dendam bila kita merdeka. Ingat, kita adalah satu ummah, satu akidah. Tidak pernah kita pisahkan antara Jawa, Tanah Melayu, Filipina. Kita satu bumi. Dalam konteks ini kita kenang Sisi Maharaja yang telah berjuang dan dia mengambil pedang Sayyidina Ali sebagai simbol perjuangannya. Inilah pedang Sayyidina Ali dan dia berjuang menentang Belanda dengan gigihnya dan dia gugur syahid dalam perjuangan tersebut. Mari kita lihat apakah perjuangan kita di Melaya, di Tanah Melayu. Tanah Melayu ditukar nama Melaya oleh British dan British menurunkan bendera Osmaniyah, bendera bola bintang, dan mereka naikkan bendera salib. Apabila mereka masuk ke negara kita, setiap pegawai kita mesti berpegang dengan bendera salib ini. Dan askar kita, tentera kita juga pegang pada bendera salib ini dalam perjuangan mereka. Ulama kita berkumpul di Mekah. Bagaimanakah harus kita menentang penjajahan ini? Dan tempat kita berkumpul di Mekah ialah di Masjid Bilal. Masjid Bilal ini terletak di tepi Masjidil Haram yang sekarang telah diruntuh. Dia adalah tempat perjumpaan ulama kita di Tanah Suci untuk merancang peperangan terhadap musuh di tanah air. Dalam konteks ini kita kenal perjuangan ulama Syekh Abdul Samad Palamani yang sebelah kiri, Syekh Muhammad Asy'ad Al-Banjari di sebelahnya, Syekh Abdul Wahab Bugis di sebelahnya, dan yang paling kanan adalah Syekh Abdul Rahman Misri. Mereka lah yang merancang bagaimanakah untuk menghalau Belanda daripada Jawa, untuk menghalau British Tanah Melayu, dan untuk menghalau Spanyol daripada Filipina, menghalau Perancis daripada Kamboja. Dibincang di Mekah dan kita telah meletakkan satu rangkaian yang panjang. Ulama umpamanya Syekh Nabi Al-Bantani, Syekh Ahmad Batani, Tok Gupalo ditugaskan untuk menyusun perancangan yang teliti untuk membentuk satu pasukan jihad untuk kembali tanah air. Pemuda-pemuda kita yang belajar di Mekah dan umat Islam yang menunaikan haji di Mekah, mereka diasuh di Mekah supaya kembali menentang penjajahan. Tapi sayang, bila kita merdeka, nama mereka tidak ada dalam sejarah perjuangan. Tuan-tuan, kenang nama-nama yang tercatat di sini: Syekh Hamad Marzuki bin Misha Al-Batawi, Bakir Nur Jayawi, Badawi Abdul Aziz Al-Lasami. Semuanya ulama kita di Mekah yang kita tak pernah dengar nama mereka. Mereka lah di antara mereka yang merancang jihad untuk kembali ke tanah air dan merancang jihad kepada seluruh alam Melayu. Syekh Ahmad Batani membentuk Persatuan Jamiatul Tataniyah di Mekah pada tahun 1873. Tujuannya lah untuk membentuk ahli-ahli jihad, pendekar-pendekar untuk menentang Syiah di Patani, menentang Inggeris Tanah Melayu. Dan di antara rajanya yang sangat terkenal lah Raja Hadi Kelana, Syekh Al-Hadi menubuhkan Ar-Rusydiyah di Pulau Penyengat, Jamiatul Khairiyah di Batawi, Syarikat Islam di Jawa. Dan inilah di antara rangkaian yang dilakukan oleh ulama kita di Mekah. Tetapi sayang, apabila kita merdeka, nama mereka tercecir dalam sejarah mereka yang berjuang. Dan buat pertama kali Syekh Ahmad Batani menghantar pelajar Melayu untuk belajar di Universiti Azhar. Ini adalah persatuan Universiti Azhar yang pertama. Dan Presiden Universiti Azhar ini, Persatuan Alam Melayu Universiti Azhar, dipimpin oleh Syekh Ismail Aceh sebagai presiden pertama. Tujuan adalah perjuangan jihad harus disertakan dengan ilmu. Tugas mereka adalah apabila mereka telah tamat
di Masjid Al-Azhar kembali ke seluruh tanah air. Sampaikan mesej ilmu digandakan dengan jihad. Tetapi sayang, nama mereka terceceh apabila kita telah menyambut kemerdekaan. Pelajar Melayu pertama yang lulus Masjid Al-Azhar ialah Syekh Tahir Jamaluddin, yang diutus khusus oleh ulama kita di Mekah untuk tujuan jihad di tanah air selepas kembali daripada Azhar. Kita kenal satu lagi tokoh kita yang besar, iaitu Mufti Pahang yang pertama, iaitu Syekh Osman Sani, yang dihantar daripada Patani. Dia orang Kelantan yang dihantar ke Pahang untuk melatih pejuang-pejuang seperti Mak Kilau, Dato' Bahaman dan rakyat mereka untuk sama-sama berjuang menentang British. Dan mereka sentiasa berzikir sehingga kita katakan lambang Pahang sekarang ialah zikir Mak Kilau, iaitu Ya Latif. Itu ialah Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif ialah sebagai zikir yang standar diamalkan oleh seluruh pejuang. Sayang ketika itu British telah masuk dalam istana Pahang, dan mereka sangat curiga sekiranya raja mereka bersama dengan British. Raja Abdullah dicurigai oleh pejuang-pejuang ini, antaranya oleh Mak Kilau dan Datuk Muhammad, sebab British baru masuk ke dalam istana. Mereka bertemu dengan Sultan Abdullah mereka. Malam ini kita buat perhitungan antara kami dengan tuanku. Apakah tuanku bersama kami atau tuanku bersama dengan musuh kami? Kalau tuanku bersama kami, alhamdulillah. Sekiranya tuanku bersama dengan British, sebelum kami perangi British, kami perangi tuanku lebih awal. Itulah sumpah pejuang-pejuang di Pahang. Dan untuk buktikan Sultan bersama dengan pejuang-pejuang minum air yasin ini, kata pejuang-pejuang, dan Sultan Abdullah dikatakan telah minum air yasin. Tetapi sayang, akhirnya kita lihat sejarah Pahang bagaimanakah yang berlaku. Orang Melayu menjadi pembela. Mereka bekerja dengan British, dengan penjajah yang ingin ditentang oleh seluruh ulama kita di seluruh alam Melayu. Tetapi sayang, sebahagian daripada orang Melayu bukan bersama dengan para ulama, tetapi bersama penjajah. Mereka menjadi mata-mata, mereka menjadi tentera British, dan tugas mereka adalah untuk menangkap pejuang-pejuang tadi. Dan apabila kita merdeka, nama mereka lah yang disanjung sebagai pejuang. Sedangkan mereka adalah sebagai penghalang kepada perjuangan Islam yang dibawa oleh para ulama kita. Ada satu pandangan mengatakan bahawa mereka bukanlah ingin menentang ulama, tetapi mereka tidak tahu apakah yang berlaku sebenarnya. Mereka diberitahu oleh British bahawa kamu menjaga tanah air kamu, kamu pertahankan tanah air kamu, sedangkan mereka pertahankan British. Inilah sejarah yang tidak terungkap sampai sekarang. Dan setiap kali kita merdeka, mereka lah yang diusung sebagai pahlawan, sedangkan di sisi ulama mereka lah musuh yang utama. Mari kita lihat siapakah dan di manakah kebenaran sejarah dan perjuangan. Dalam konteks di Pahang, kita lihat bagaimanakah sejarah ini berlaku. Ketika Mak Kilau bersama dengan rombongannya menentang British, British mengumpul sebanyak 250 orang tentera untuk menangkap pejuang tadi. Di antaranya lah 190 orang Melayu. Cukup malang, tuan-tuan. Melayu menjadi penghalang kepada perjuangan ini. Dan Melayu inilah yang berjuang bersama dengan British, bersama dengan residen British, dan memburu Mak Kilau ke mana saja pergi. Komander ataupun ketua tentera Melayu ini ialah dua orang terkenal, iaitu Syed Hussein dan Syed Suman. Selain pada itu, kebanyakanlah British dan juga tentera ubahan daripada India. Melayu bersama dengan British bekerjasama untuk menangkap para ulama yang sedang berjuang, yang dilatih di Mekah sebahagiannya untuk memerdekakan negara kita. Tetapi sayang, tentera Melayu tidak dapat merasakan bahawa dia bekerja dengan musuh Allah. Itulah yang berlaku dalam sejarah kita. Yang seterusnya, tuan-tuan, mari kita kenal tokoh ini, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, yaitu imam dan khatib Masjidil Haram. Daripada seluruh ulama kita di tanah air, di Mekah, mereka mencari seorang ulama yang terbaik. Daripada Mesir, daripada Afrika, daripada seluruh negara Arab, yang terpilih ialah orang Melayu. Inilah terpilih sebagai imam dan khatib Masjidil Haram. Hebat orangnya, orang Minangkabau. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Sekarang keluarganya sangat besar di Saudi.
Sebahagian daripada menteri-menteri yang penting di Saudi sekarang adalah keturunan daripada Syekh Ahmad Fatani, Syekh Ahmad Khatib Al-Kabawi. Dan saya tulis buku ini, dan apabila keluarga mereka mengetahui saya menulis sejarah moyang mereka, mereka mengutus utusan untuk saya dijadikan sebagai tamu kepada mereka di Mekah, tapi itu tak pernah berlaku. Tuan-tuan semati, tokoh ini mengasuh ulama-ulama yang kembali ke tanah air. Antaranya Syekh Kiai Hashim Asy'ari sebelah kanan yang menubuhkan Nahdlatul Ulama di Jawa, dan di sebelah kiri ialah Ahmad Dahlan yang menubuhkan Muhammadiyah sebagai persatuan Islam terbesar dunia hari ini. Kedua-duanya daripada murid yang sama, guru yang sama, iaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Kabawi. Sayang, bila kita merdeka, sama ada di Indonesia ataupun di tanah air, namanya tidak pernah dicatatkan sebagai pahlawan negara. Tuan-tuan, antara muridnya ialah Haji Agus Salim, dan di sebelah kanan ialah orang Jawa yang paling kaya, Haji Suhandi namanya. Mereka gambling tenaga untuk membentuk satu persatuan. Persatuan ini namanya Syarikat Islam yang asalnya untuk tujuan ekonomi orang Islam di Jawa, tetapi akhirnya berubah menjadi pos tentera untuk menentang Belanda. Dan mereka menubuhkan Syarikat Islam SI yang mengambil sebenarnya dengan simbol Osmaniyah, bola bintang. Dan SI ini sangat penting dalam sejarah perjuangan kita, sebab dia bukan saja berada di Jawa, tapi dikembangkan seluruh alam Melayu, termasuklah di tanah Melayu kita. Ini adalah sebahagian daripada tokoh-tokoh mereka yang kemudiannya menubuhkan perjuangan disebut sebagai bola bintang. Di Jawa terkenal satu perjuangan Islam yang disebut sebagai Masyumi, yang mengumpulkan pejuang-pejuang dan kumpulan kepala Islam untuk menegakkan Islam di Pulau Jawa. Namanya Masyumi. Sayang, bila mereka menang dalam pilihan raya, mereka ditangkap dan dipenjara. Itu nasib mereka yang berjuang untuk Islam. Kemudian di negara kita, Syarikat Islam dibawa balik oleh Haji Abdul Rahman Limau ke Johor, ke Pulau Pinang, ke Terengganu, Kelantan, dan kita telah membentuk satu kesatuan yang besar bersama Jawa. Kita akan merdeka bersama Jawa. Dan akhirnya, tuan-tuan, kita telah menubuhkan bukan nama SI di tanah air kita, tetapi dengan nama Hizbul Muslimin. Kita menubuhkan Hizbul Muslimin daripada konsep yang sama, dan kita menggunakan simbol yang sama. Hizbul Muslimin bersimbol bola bintang, dan inilah perjuangan yang diturunkan daripada Osmaniyah ke Jawa, kemudian tanah Melayu. Tapi sayang, perjuangan ini diharamkan oleh British bersama dengan orang Melayu yang bersama British. Mereka telah menangkap pemimpin-pemimpin Hizbul Muslimin, dan Hizbul Muslimin dimasukkan. Itu satu rentetan dalam perjuangan kita. Dan pemimpin seperti Dr. Burhanuddin Halimi ditangkap. Yang sebelah kanan ialah Syekh Abu Bakar Bakir, yang sama-sama berjuang menubuhkan Hizbul Muslimin di negara kita. Tetapi sayang, mereka dianggap sebagai komunis dan penjajah ataupun ganas. Oleh sebab itu kita lihat, apabila diharamkan persatuan ini, maka kita tubuh sebagai satu sanak yang terakhir perjuangan Islam yang kita warisi daripada Osmaniyah lagi, dan ialah satu-satunya yang masih wujud negara kita. Tuan-tuan yang mati, mereka yang berjuang telah ditangkap satu persatu, dan kemerdekaan diberikan pada orang lain. Kemerdekaan diberikan pada orang yang tidak pernah berjuang. Sebab sekiranya ulama yang mendapat perjuangan, mereka yang berjuang dengan darah air mata mendapat kemerdekaan, mereka akan halau British daripada negara ini. Sebagaimana orang Jawa menghalau Belanda daripada Pulau Jawa, maka demikianlah British sangat takut, dan mereka membentuk proksi mereka sendiri untuk menjaga kepentingan British di tanah air. Dan alhamdulillah kita telah merdeka. Dalam kemerdekaan kita, ulama-ulama pejuang yang kita sebut tidak ada bersama. Kebanyakan mereka dalam penjara. Sebahagian mereka dihalau, sebahagian mereka dikejar dan dihalau dari negara kita, dan orang lain mendapat kemerdekaan negara sebagaimana yang kita saksikan dalam sejarah negara kita. Dan hari ini pejuang-pejuang yang dianggap sebagai hero negara, dibuatnya tugu negara, dan mereka yang dianggap sebagai hero negara kita memegang sedapang di atas.
Hidung mereka bukan sama seperti hidung kita. Hidung mereka bukan sama seperti hidung kita. Yang sama seperti hidung kita ialah yang di bawah, yang mati. Itu sejarah negara kita. Tuan-tuan, siapakah yang dianggap sebagai hero negara kita? Tuan lihat di dindingnya. Ini namanya. Tuan baca satu persatu. Tidak ada satu pun nama Melayu. Tidak ada satu pun nama ulama kita. Tidak satu pun yang kita tahu sebagai pejuang negara kita. Yang adalah orang lain sama sekali. Yang tak ada kena mengenal dengan kita. Dan sejarah kita adalah sejarah yang demikian. Sejarah inilah yang diajar kepada pelajar kita. Dan marilah kita kenal apabila kita menyambut kemerdekaan hari ini, siapakah sebenarnya pejuang kita dan siapakah yang sebaliknya. Kalau kita nak tahu siapakah pejuang negara kita, mereka lah menentang British. Mereka yang ditangkap oleh British, yang dipenjara oleh British, yang dibunuh oleh British, itulah pejuang kita. Adapun mereka yang hidup sama British, pakar macam British, lebih lagi pakai tie. Tie ialah pakar negara yang paling panas. Saya duduk England dulu, saya pakai juga. Tetapi yang duduk dengan British yang pakai tie, pakai baju kot, ini bukan pejuang. Yang pejuang ditangkap dalam penjara, yang dihalau daripada negara, itu pejuang. Yang berkerama dengan British, bekerja sama British, hidup dengan British, bekerja dengan Magistrate British, itu bukan pejuang. Mari kita kenal siapakah pejuang kita. Buktinya, nama mereka, nama pejuang kita yang sebenarnya tidak ada di tubuh negara kita. Yang adalah nama British, nama India sebagai tentera upahan, dan tidak ada seorang pun nama Melayu. Dan ialah sejarah yang tertulis dalam negara kita. Apabila kita merdeka, sebagaimana kita pertahankan Al-Quran sebelum penjajah datang, penjajah mengatakan untuk merdeka kamu tidak ada undang-undang bertulis. Untuk merdeka kamu harus menggunakan undang-undang budaya kami, iaitu common law, yang bercanggah dengan Islam sama sekali. Dan apakah kita benar merdeka? Apabila kita melihat jawapan Rabi bin Amir tadi, kemerdekaan adalah nukhraja al-ibad min ibad ila ibad rabbil ibad. Keluar daripada sistem manusia kepada sistem ilahi. Tetapi kita keluar dari sistem ilahi masuk pada sistem manusia. Terbalik sama sekali. Sebab common law ialah sistem manusia. Lebih lagi dia adalah musuh kita yang menjadi sebagai undang-undang tertinggi negara kita. Dan apakah kita merdeka? Itulah tajuk dalam khutbah Jumaat yang lepas. Dan apakah merdeka? Antaranya lah min dhaqid dunia ila sa'atil akhirah. Daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat, itulah kemerdekaan kita. Tetapi kita telah bertukar daripada undang-undang Melaka, penuh Melaka yang melaksanakan Islam kepada undang-undang yang menentang Islam. Mari kita sedar, dan negara kita mengamalkan riba yang diharamkan di Batam Melaka. Bukti bahawa negara Islam ialah mereka mengharamkan riba, sedangkan dasar ekonomi negara kita ialah kapitalisme, liberalisme, pragmatisme yang menjadikan interest sebagai asas kepada ekonomi negara kita. Cukup malam, bank negara, bank Islam bersama dengan tuan-tuan muamalah, tetapi bank Islam ditubuhkan di bawah akta bank negara. Bank negara ada hubungan dengan bank dunia. Oleh sebab itu, kita keluar daripada sistem Islam, masuk pada sistem yang sekular. Dan kita menganggap kita sudah merdeka. Tuan-tuan yang hormati, sekularisme ialah memisahkan antara agama dengan dunia, memisahkan kelas tapis dengan sekolah sains, sains dengan vocational, vocational dengan sastra, sastra dengan sekolah rakyat. Dipisahkan, dan itulah yang dilakukan negara kita. Nak belajar agama, pergi sekolah tapis. Nak belajar sains, pergi sekolah sains. Dan kita terpisah, sedangkan dalam epistemologi Islam, kita tak pernah pisah ilmu dalam satu kesempatan yang sama. Kita benar-benar menganut sekularisme, kita benar-benar mengamalkan riba, kita benar-benar menganutkan undang-undang selain pada Islam, dan kita harapkan syurga. Tuan-tuan sahabat, mari kita berfikir mana. Kita lihat kisah tadi, yang bermaksud kemerdekaan ialah kita keluar dari sistem manusia dan kita masuk sepenuhnya pada sistem Allah. Tapi sayang, kita mengambil sebahagian dan kita meninggalkan sebahagian. Alhamdulillah kita merdeka, dan saya dipahamkan tema kemerdekaan kita ialah perpaduan. Perpaduan yang diasaskan kepada ekonomi akan hancur sebab ekonomi kita sedang meredup sekarang. Sekiranya kita perpaduan diasaskan ekonomi telah jatuh. Kalau kita jadikan bangsa
sebagai asas paduan. Kita lihat dalam sejarah Raja Haji, Melayu menghati Melayu. Dalam sejarah di petani, Melayu menghati Melayu. Bangsa tidak boleh jadikan perpaduan. Yang dapat kita jadikan perpaduan ialah wa'tasimu bihablillah jami'an wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Yang kita dapat berpadu ialah di atas tali Allah, di atas keimanan, di atas takwa. Itu saja yang dapat menyatukan kita. Sekiranya kita memilih selain pada Islam, Allah akan hina kita. Dan Allah memuliakan kita sebab kita memilih Islam. Allah memuliakan kita dengan Islam. Dan sekiranya kita mencari selain pada Islam, Allah akan hina kita. Dan itulah, dan kita juga berdoa kepada para pejuang kita supaya Allah terima amalan mereka. Mereka telah berkorban syahid, mereka telah syahid untuk negara ini. Tetapi sayang, bila kita menyambut kemerdekaan, nama mereka seorang pun tidak ada dalam senarai yang kita anggap sebagai pahlawan negara kita, yang kita anggap sebagai pahlawan negara kita. Mereka yang tidak terlibat dalam perjuangan darah air mata yang kita lihat sepanjang perjalanan kita. Dan kita berdoa supaya Allah mansur al-mujahidin fisabilillah fi kulli makan. Kita berdoa supaya Allah berikan petunjuk kepada mereka seluruhnya. Kita asalnya kita membina sebuah negara yang satu, tidak dipisahkan. Sayang, kita sekarang dipecahkan. Malaysia hanyalah menjaga sepadan Malaysia, Indonesia menjaga sepadan Indonesia, kemudian Singapura, Brunei demikian. Asalnya kita sebagai sebuah negara. Kita sebelum datang penjajah, kita sebagai satu negara, satu ummah, satu akidah yang tidak pernah dipisahkan oleh sepadan geografi. Tapi sayang, sekarang kita telah berpisah dan kita hanyalah menjaga sepadan geografi masing-masing. Dan itulah tuan sebagai penutup kepada perbincangan kita yang panjang ini. Saya minta maaf kalau apa yang sebut ini menyentuh hati budi tuan. Dan apakah maksud erti kemerdekaan ialah kita keluar dari sistem manusia, kita masuk pada sistem Allah yang sempurna. Maka itulah maksud kemerdekaan. Saya sudah ingat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.